Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Naatira binti Mansur, pelajar daripada Universiti Kebahasaan Malaysia, jurusan pendidikan, program sukan dan rekreasi. Jadi di sini saya ingin membuat aktiviti khusus pemikiran secara kritis. Okay, apa yang saya ingin mengulas dalam video ini ialah aktivitinya ialah huraian lisan dalam video 3.1, 3.2 dan juga 3.3. Okay, di sini saya ingin ambil 3 poin ataupun 3 isi mengenai ketiga-tiga video yang telah saya lihat dan saya kaji. Okey, video tersebut berlandaskan tajuk penyelesaian masalah. Jadi di sini terdapat kaedah ataupun jenis penyelesaian masalah. Okey, yang pertama adalah kreativiti untuk menyelesaikan masalah. Okey, kreativiti ini merupakan satu kunci utama untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, sebelum kita bertindak untuk menyelesaikan satu masalah, kita haruslah mengenal pasti masalah tersebut dan juga mengetahui latar belakang masalah. Kemudian kita kumpul semua maklumat sama ada melalui pengetahuan diri ataupun melalui pandangan orang ramai. Okey, di sini dalam video tersebut telah mengatakan bahawa untuk mendapatkan satu pendapat orang luar ataupun orang lain amat berguna untuk membantu kita menyelesaikan suatu masalah. Okey. Sebagai contoh di sini melalui pengalaman diri saya, saya sebagai jurulatih taekwondo, saya dapati seorang pelajar saya ini sukar untuk meluluskan ujian peningkatan tali pinggang. Jadi di sini saya telah mengambil satu langkah untuk mengetahui apa masalah ataupun apa halangan yang menyebabkan pelajar tersebut sukar untuk meluluskan ujian peningkatan tali pinggang tersebut. Okey, bila saya telah memesan diri saya perlu membantu pelajar ini untuk lulus kerana dia adalah merupakan pelajar saya. Saya berjumpa dengan seorang penilaian tali pinggang peningkatan ujian ini. Jadi saya bertanya kepada beliau, apakah masalah pelajar saya ini sehingga dia tidak boleh meluluskan ujian ini. Jadi penilai tersebut telah memberitahu saya bahawa pelajar ini ada masalah dengan teknik tendangannya yang tidak betul. Jadi saya telah membuat satu formula dengan membuatkan 3 pemecahan langkah untuk melaksanakan satu teknik tendangan asas ini. Jadi bila saya mengajar pelajar tersebut, dia dapat memahami dan juga dapat melakukannya dengan baik sekali. Dan apa yang memanjatkan saya ialah apabila dia telah mengalami ujian semula, dia telah membuat dengan semangat dan penuh yakin kerana dia telah memahami apa pergerakan yang sepatutnya dilakukan. Dan apa yang memanjatkan saya ialah pelajar tersebut telah lulus dengan cemerlangnya, iaitu peningkatan tali pinggang secara double. Okey. Kemudian poin yang kedua yang saya ingin berkongsi di sini berdasarkan penyelesaian masalah, iaitu berfikir yang digunakan apa yang dalam video tersebut adalah saya melihat seorang pakar untuk dalam penyelesaian masalah telah menggunakan satu kaedah berfikir secara ke belakang ataupun backward untuk menyelesaikan satu masalah. Apa yang dicerita dalam video tersebut ialah beliau telah memberi satu ayat di skrin hadapan dan meminta semua orang ramai membacanya seperti biasa sekali imbas. Jadi tiada apa-apa respon yang dapat daripada orang ramai. Kemudian beliau telah menyuruh orang ramai tersebut membaca petikan itu semula secara belakang, iaitu belakang ayat hinggalah ayat yang pertama. Didapati semua orang telah mengesan
mengesan apa yang salah, iaitu terdapat dua perkataan yang sama dalam satu petikan. Okey. Setelah saya melihat video tersebut, saya ingin membuat huraian. Okey, kaedah ini bermaksud kita akan lebih sedar jika melakukan perkara ke belakang. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui ataupun mencari sesuatu barang yang hilang ataupun satu perkara yang kita lupa. Jadi kita perlu mengingat kembali apa yang telah dilalui secara ke belakang. Ini akan memudahkan kita untuk mengenal pasti satu masalah yang ingin diselesaikan. Okey, kemudian melalui video 3.3, iaitu untuk mencari sebab dan juga kesan untuk membuat sesuatu analisis. Dalam satu untuk teknik ini juga merupakan salah satu teknik untuk menyelesaikan masalah, iaitu mencari sebab dan juga kesan semasa kita membuat satu analisis. Sebagai contoh yang diambil di sini ialah dalam satu organisasi ataupun dalam satu organisasi, ketua perlulah mengesan satu masalah. Kemudian ketua dalam organisasi tersebut akan bertanya ataupun mengenal pasti masalah ini melalui pekerjanya. Kemudian pekerjanya juga perlu mengenal pasti masalah melalui orang bawahan dia, dan orang bawahan tersebut akan menerima segala arahan untuk membaiki kesilapan yang akan dikesan. Okey, ini bermaksud setiap pihak memain peranan yang penting daripada peringkat atasan, pertengahan dan juga bawahan. Okey, inilah merupakan satu organisasi yang besar, jadi memerlukan satu mesyuarat. Dia memerlukan satu mesyuarat untuk mengenal pasti ataupun untuk mengesan apa masalah yang dihadapi dalam satu organisasi ini. Dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi, ketua ataupun semua pihak perlu menggunakan 5 soalan, iaitu bagaimana, siapa, kenapa, bila dan di mana. Jika mengambil masa yang agak lama untuk mengenal satu masalah, ketua haruslah memberi arahan supaya berhenti sekejap, kerana benda ini ataupun satu masalah akan timbul dengan sendirinya bila kita dalam keadaan yang tenang. Okey, kemudian setelah mendapat kenal pasti masalah, ketua haruslah mengarahkan orang bawahannya untuk menyenaraikan semua masalah yang dirasakan punca yang menyebabkan satu masalah itu dalam berbentuk peta minda. Jadi peringkat instruksinya pula, kaedah ini perlu digunakan dengan kaedah pemotongan jika masalah tersebut telah selesai ataupun dikenal pasti bahawa masalah ini poin tersebut tidak terlibat langsung dalam masalah yang dihadapi. Jadi jika ada pemotongan masalah yang telah disenaraikan, jadi ia telah mengehatkan lagi pemikiran ataupun menyenangkan lagi untuk mengetahui satu masalah. Okey, di sini saya ingin mengulas ketiga-tiga poin yang telah saya berikan tadi, bahawa penyelesaian masalah terdapat banyak cara ataupun terdapat banyak cara yang boleh kita gunakan, sama ada diri kita, terlibat dengan orang lain dan juga satu organisasi. Jadi pemikiran penyelesaian masalah ini perlu diselesaikan dengan perlahan dan juga difikirkan dengan secara teliti. Jika tidak dapat diri kita tidak dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita haruslah meminta bantuan orang ramai, kerana bila kita bertanya dengan orang lain, dia amatlah membantu. Jadi ini sajalah apa yang saya ingin ulas dalam aktiviti 3.4. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih.